Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai penolakan wang. Okey, dalam video ini akan ada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita akan belajar penolakan bagi unit yang sama. Seterusnya, bahagian yang kedua kita akan belajar mengenai penolakan wang dengan unit yang berbeza, dan akhir sekali cikgu akan berikan sedikit latihan untuk penolakan wang sama unit. Okey. Contoh yang kita ada ialah 3,156 sen tolak 1,048 sen. Oleh kerana kedua-dua nombor ini menggunakan unit yang sama, maka kita boleh terus jawab menggunakan bentuk lazim. Okey, pastikan disalin dengan betul di dalam bentuk lazim. Maka untuk unit tidak berubah, dikekalkan, dan seterusnya 6 tolak 8. 6 tolak 8 tidak cukup, maka kita ambil 1 daripada 5. Maka 5 tinggal 4 dan 6 akan menjadi 16 kerana 6 tambah 10. 16 tolak 8 jawapannya ialah 8. Seterusnya kita pergi kepada nilai tempat yang seterusnya. 4 tolak 4 bersamaan dengan sifar. 1 tolak sifar 1 dan 3 tolak 1 3. Penolakan dilakukan seperti biasa. Maka jawapannya ialah 2,108 sen. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. RM3,546 tolak RM259.25 sen. Jadi, sekali lagi soalan ini menggunakan unit yang sama, iaitu ringgit. Maka kita boleh terus tuliskan ke dalam bentuk lazim. Seperti mana dalam video tambah yang lalu, kita boleh tambah titik perpuluhan dan tambahkan sifar untuk memudahkan pengiraan. Jadi di sini, kita mulakan dari nilai tempat yang terkecil, paling kanan sekali, iaitu nilai tempat per 100. Sifar tolak 5 tidak dapat kerana sifar tidak ada nilai. Maka sifar pergi ke nilai tempat yang seterusnya untuk meminta bantuan. Tetapi nilai tempat per 10 juga tidak mempunyai apa-apa nilai. Nilai tempat per 10 pun pergilah ke nilai tempat sa untuk meminta bantuan. Jadi di nilai tempat sa kita ada 6. Diambil 1, tinggal 5. Seterusnya, sifar tambah 10 akan jadi 10. Tetapi per 100, sifar yang ada di per 100 ini masih memerlukan bantuan. Maka 10 yang ada sekarang di nilai tempat per 10 akan memberikan 1. Jadi 10 dia bagi 1 tinggal 9. Dan 1 apabila berpindah ke nilai tempat yang lebih besar akan menjadi 10. Okey, jadi sekarang ini di nilai tempat per 100 kita sudah ada 10. Jadi kita boleh meneruskan pengiraan kita. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 2, jawapannya 7. Okey. Titik perpuluhan dikekalkan kerana ini hanyalah penolakan. Seterusnya untuk 5. Sekarang ini 5 tolak 9 tidak cukup. Maka 5 yang berada di nilai tempat sa memohon bantuan daripada nilai tempat 10. Jadi 10 ada 4. Jadi dia bagi 1 dekat nilai tempat sa. Jadi sekarang tinggal 3. Dan 5 tambah 10 menjadi 15. Sekarang ini 15 sudah cukup nilainya untuk ditolak dengan 9. 15 tolak 9 jawapannya 6. Dan kita teruskan lagi dengan nilai tempat 10. Sekali lagi nilai tempat 10 menghadapi masalah kerana 3 tidak dapat menolak 5. Nilainya lebih kecil. Maka 3 ataupun nilai tempat 10 ini memohon bantuan daripada nilai tempat 100. Jadi di nilai tempat 100 ada 5, diambil 1, tinggal 4. 1 berpindah ke nilai tempat yang lain akan jadi 10. 10 tambah 3 akan jadi 13. Sekarang ini nilai sudah cukup. 13 tolak 5 jawapannya 8. Kita teruskan lagi. 4 tolak 2 boleh. Jawapannya 2 dan 3. Tulis terus sebab tidak ada nilai. Dan jangan lupa dengan unit ringgit, iaitu RM. Simbol bagi ringgit.
Maka jawapan yang kita dapat ialah RM3,286.75. Seterusnya kita pergi kepada penolakan wang berbeza unit. Untuk contoh yang pertama ini, RM12.55 tolak RM145. Dan di sini ada ditunjukkan jawapan akan ada di dalam nilai ringgit. Maka antara dua nombor ini yang perlu ditukar ialah RM145 kerana dia di dalam bentuk sen. Jadi kita tukarkan RM145 kepada ringgit. Oleh kerana sen ini kecil, ringgit ini besar, maka kecil kepada besar bahagi. Jadi kita pun bahagi dengan 100 alih 2 kali. Dan kita akan dapat jawapan 1.45. Maka 145 sen ditukarkan kepada ringgit ialah RM1.45. Kita salin semula soalan, tetapi 145 sen kita tulis di dalam bentuk ringgit. Jadi dua-dua nombor ini di dalam unit yang sama, maka kita boleh meneruskan penolakan menggunakan bentuk lazim. Jadi kita tulis, pastikan ditulis dengan nilai tempat yang betul, selari, dan kamu lihat titik perpuluhan. Mesti selari. Dan sekarang kita boleh meneruskan pengiraan. 5 tolak 5 jawapannya sifar. 5 tolak 4 jawapannya 1. Titik perpuluhan disalin semula. 2 tolak 1 jawapannya 1. Dan 1 ini diturunkan sahaja. Maka jawapannya ialah RM11.10. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua bagi penolakan yang melibatkan unit yang berbeza. Di sini RM25.55 tolak RM1,860. Dan dalam soalan kita sudah tahu bahawa jawapan akhir mesti berada di dalam unit sen. Maka antara dua nombor ini, RM25.55 perlu ditukarkan ke dalam bentuk sen. Jadi RM besar, sen kecil. Maka besar kepada kecil kita perlu darab. Jadi RM25.55 didarab dengan 100 macam biasa, alih titik perpuluhan terus, kita akan dapat 2.555. Maka apabila ditukarkan menjadi 2.555 sen, maka kita salin semula soalan, tetapi RM25.55 disalin semula di dalam bentuk sen. 2.555 sen tolak 1.860 sen. Maka sekarang oleh kerana kedua-dua nombor ini sudah berada di dalam nilai yang sama, kita boleh meneruskan penolakan menggunakan bentuk lazim. Okey, jadi sen dikekalkan kerana sen ini hanyalah unit, simbol bagi unit sahaja. 5 tolak sifar 5. 5 tolak 6 tidak dapat. Jadi apabila 5 tolak 6 tidak dapat, maka 5 yang ada pada nilai tempat puluh ini memohon bantuan daripada kawannya yang berada di nilai tempat 100. Jadi 5 akan memberikan 1, tinggal 4. Dan 5 akan ditambah dengan 10 menjadi 15. Dan kita teruskan penolakan. 15 tolak 6 jawapannya 9. Seterusnya 4 tolak 8. Menghadapi masalah yang sama, 4 tidak mempunyai nilai yang cukup. Jadi 4 minta bantuan dengan nilai tempat 1000. Jadi nilai tempat 1000 ada 2. Dia bagi 1, maka tinggal 1. 1 tadi melangkah nilai tempat akan menjadi 10. Maka 10 tambah 4 jawapannya 14. Jadi kita teruskan penolakan. 14 tolak 8 jawapannya 6. Seterusnya 1 tolak 1 jawapannya sifar. Tidak perlu ditulis. Maka jawapan akhir yang kita dapat ialah 695 sen. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita di dalam video kali ini. Jadi ada sedikit latihan yang boleh kamu cuba buat, di mana untuk nombor 1 dan nombor 2 menggunakan unit yang sama, boleh terus dijawab. Soalan nombor 3 dan nombor 4 melibatkan unit yang berbeza dan kamu boleh memilih jawapan akhir berada di dalam bentuk sen ataupun bentuk ringgit. Terpulang kepada kamu. Tetapi untuk soalan 5 dan 6, soalan 5 dan 6 ada dinyatakan unit bagi
jawapan. Maka kamu mesti menulis jawapan di dalam unit yang telah dinyatakan di dalam soalan. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.